So sepatutnya sekarang ni dia ada team music, tapi sebab kita low budget dan low production value, kita hanya ada muka-muka kita saja dalam live broadcast kita kali ni. Jadi didengarlah kita cakap apa? Dah start dah. Oh, dah start dah. Boleh kena jaga pertuturan, Kena jaga adab, jaga image, ya. jaga image. Jaim. So okeylah. Selamat datang semua kepada Bersuara edisi pertama, dan sebelum kita teruskan kepada kita punya perbincangan tentang artikel yang ada dalam edisi terkini Suara nombor 4 yang boleh dibeli di kedai-kedai buku seperti Tinta Budi dan juga lain-lain kedai buku terpilih yang bagus lah, senang cerita. Kalau tidak, anda juga boleh beli Suara terbaru ini melalui link-link yang tersedia di mungkin kat Yeza dia kan, kat Tinta Budi. Yes, Yeza dan Suara punya social media pun ada. Tinta Budi pun ada. Jadi ini semua macam sebelum, kalau anda belum pernah jumpa majalah ini, sama ada anda belum pergi kedai ataupun anda tak tahu ada wujudnya majalah ni, sebab kadang-kadang kita pun tak tahu, kita tengok ini apa benda ni, macam dia punya, kita tak nampak apa isi dalam majalah tersebut, jadi kita pun tak tahu apakah menariknya dalam majalah-majalah yang ada ni. Dan itu antara tujuan kita adakan Bersuara ni, sebab dalam tiap-tiap edisi Suara kita dapati banyak artikel-artikel yang menarik, dan kami di Warung Baru rasa macam ada baiknya juga kalau kita boleh dapatkan lebih banyak maklumat dan apa orang kata refleksi ataupun macam sedikit perkongsian lah daripada penulis-penulis artikel yang menulis dalam Suara tiap-tiap edisi. Dan kita rasa banyaklah benda kita boleh teroka dan kita boleh belajar daripada mereka. Jadi ada apa-apa lagi nak tambah pasal Suara? Panjang juga kau punya intro. Itulah panjang juga intro. Rasanya Lutfi dah cakap banyak pasal Suara tadi. Jadi saya rasa saya dah senap kenalkan dia semua, siapa kami. Saya Badrul, saya juga salah seorang daripada pengasas Suara, dan saya mewakilkan Suara untuk diskusi malam ni lah. Dan ini Lutfi, kawan yang ada kerja-kerjanya sendiri yang mungkin dia sendiri boleh terangkan kalau dia nak, kalau tak apa, boleh find out dia ni siapa. Dan tetamu kita orang adalah penulis, kontributor untuk Suara yang esei dia menjadikan tajuk depan untuk isu Suara yang terbaru ni, Saudara Afiq M. Noor. Dan kami semua ini adalah sebahagian daripada satu kreatif yang baru kita wujudkan, iaitu bernama Warung Baru. Untuk tahu lebih tu boleh tengok maklumat di Facebook kami lah. Bukan sebahagian lah, kesemua. Ya, kami bertiga sahaja. Dia macam segitiga lah dia. Dia satu di kaki mana, atas kepala pun tak tahu. Jadi sebelum kita teruskan dan untuk memperkenalkan Afiq ni siapa, sebab dia pun satu sosok manusia yang agak menarik, bukan saja daripada segi rupa tapi juga daripada isinya juga. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apa benda yang komen yang hendak dilontarkan, boleh hantar kepada Twitter di @Warung Baru, iaitu Warung WAROENGBARU. Kita akan cuba check lah, kalau ada orang tengok lah, kalau tidak kita cakap sama-sama kita lah. Anyways, so Afiq M. Noor, seorang diam dah. Tegur diam kita. Minta maaf kalau ada bunyi bising sebab ada construction luar ni yang tak habis-habis lagi. Afiq M. Noor ni seorang yang pelbagai, dia ada banyak aspek, banyak sisi yang saya kira cukup menarik. Banyaklah sisi sebab besar. Jadi Afiq seorang peguam, Afiq seorang ustaz, Afiq seorang peruqyah, Afiq seorang penulis, apa lagi? Seorang pencipta dan pelbagai lagi. Jadi scholar dan juga seorang yang sedang meneruskan penelitian dalam bidang gender dan sexuality in Islam di University of Melbourne, Australia. So cukup mengagumkan lah betul CV Afiq ni. Aku rasa macam kerdil di hadapan dia. Kau tahu muka aku macam mana kan? Tak apa, kita ada live, boleh tengok. So anyway, macam sebelum kita dengar daripada Afiq tentang dia punya kenapa dia tulis artikel ni, kita minta dia bacakan sikit petikan daripada artikel yang kita nak bincangkan hari ini, memali cerita seorang perempuan daripada Suara isu nombor 4. Okey. Sebab engkau cakap aku peruqyah kan, jadi aku akan pilih petikan yang ada kena-mengena dengan ruqyah. Usai menuliskan 2 ayat Al-Quran di papan hitam di atas rumahnya, Ustaz Ibrahim turun ke bawah. Orang kampung dan anak-anak murid telah memenuhi persekitaran rumah beliau. Para penguasa beruniform yang terdiri dari pasukan polis dan polis hutan serta FRU, lengkap dengan senjata juga, telah bersedia mengambil tempat.
Satu pengumuman dibuat mengarahkan agar orang-orang kampung bersurai. Solehah yang berada di dalam rumah menggendong anak yang masih kecil terpinga-pinga, tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jika di dalam hikayat Merung Mahawangsa, para nelayan bertindak nekat mengepung kawasan Istana Raja Bersiung untuk menggulingkan raja dan penguasa yang zalim serta dahagakan darah rakyat, hari itu, 19 November 1985, sang penguasa melalui aparatnya yang bertindak mengepung orang-orang kecil yang tidak berdosa, satu demi satu kelongsong gas pemedih mata dilepaskan ke arah kawasan rumah Ustaz Ibrahim dan Solehah. Pedih dan menyesakkan. Anak kecil yang digendong Solehah terkulai tak bersuara, pingsan di penangan gas pemedih mata. Sang anak dibawa turun ke bawah untuk bertemu ayahnya. Ustaz Ibrahim membacakan beberapa potong ayat Al-Quran buat ikhtiar menawar bisa. Sang anak kemudian dibawa keluar dari kawasan rumah. Mahu ditunjuk kepada sang penguasa, semoga ada rasa belas dan simpati kepada orang-orang kecil yang tak punya senjata. Jadi sebelum kita minta sedikit, kita tanya kenapa, apa yang anda dapat daripada menulis cerita ni. Aku rasa benda yang aku nak tanya dulu ialah macam mana kau boleh jumpa cerita ni? Macam mana boleh jumpa cerita ni? Cerita ni cerita berselapun, just Ya. untuk orang yang untuk orang yang belum baca, yang belum beli lagi, yang boleh dibeli di pasaran sekarang. Okey. Banyak cerita tentang memali, dan bila kita sebut tentang memali, siapa yang hidup seumur dengan kita ni tahu daripada dulu lagi memali ni benda yang hangat, isu politik yang hangat. Daripada zaman Allahyarham Ustaz Fadil Noor masih lagi Presiden PAS waktu tu, dan dia bagi ceramah dan ucapan yang panjang dalam Dewan Rakyat bercerita tentang memali. Dan kerajaan gunakan propaganda media cetak dan juga media elektronik dengan ada dokumentari khusus tentang memali. Waktu pengerusi sekarang ni, pengerusi Dewan Negara, Tan Sri ke dia? Orang tua tu. Rais Yatim. Tan Sri kan? Tan Sri Rais Yatim. Waktu tu Rais Yatim jadi Menteri Penerangan. Dan dia itu dokumentari pertama yang dikeluarkan tentang memali, bercerita dari sisi kerajaan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan memali. Kemudian Zainuddin Maidin jadi Menteri Penerangan waktu zaman Pak Lah. Dia bercerita tentang, dia buat satu dokumentari khusus tentang memali juga. PAS daripada dulu, mungkin sekarang tak sama macam dulu, konsisten cerita tentang memali, kezaliman orang-orang kampung, orang-orang kecil di daerah memali. Cerita tentang Ustaz Ibrahim Libya. Jadi kita biasa dengar tentang Asyahid Ustaz Ibrahim Libya, Asyahid Ustaz Ibrahim Libya daripada zaman kecil. Kita bertiga sekolah agama kan, jadi kita pun tahu macam mana sentimen cerita tentang memali, cerita tentang jihad. Cuma dalam banyak-banyak cerita, antara cerita yang kurang diceritakan orang adalah perspektif seorang perempuan, iaitu isteri dia yang ada di tempat kejadian, yang dalam laporan kertas putih tak pernah disebut tentang isteri dia, dalam dokumentari tak pernah disebut tentang isteri dia, dalam majlis memperingati syuhada memali jarang ada, mungkin ada perempuan, satu atau dua perempuan yang pernah dijemput untuk bercakap, tapi tak pernah bercerita secara khusus pengalaman isteri dia. Sedangkan isteri ni adalah orang yang tidur sebantal, tidur sebilik dengan dia, makan sama dan siapkan semua benda, dan ada di situ daripada detik awal sampailah detik akhir, sampai Ustaz Ibrahim Libya ditembak. Dan Solehah, lepas Ibrahim Libya ditembak tu, dia yang memangku Ustaz Ibrahim Libya, dan waktu dia bercerita dia kata darah Ustaz Ibrahim penuh dekat badan dia. Ini saat-saat akhir Ustaz Ini Ibrahim saat-saat Libya. akhir Ustaz Ibrahim Jadi Libya. mungkin untuk mereka yang tidak berapa kenal insiden memali ni, boleh kau ceritakan secara ringkas apa yang berlaku pada tarikh tersebut di Kampung Memali Baling? Nanti boleh baca, dalam ni ada banyak cerita. Cumanya secara ringkas, apa yang jadi, aparat keamanan, polis, pemerintah secara umum dia berusaha untuk tahan Ustaz Ibrahim Libya ni di bawah, waktu tu kita ada Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Beberapa kali cubaan dibuat untuk menahan Ustaz Ibrahim Libya tapi tak berjaya.
ada sentiasa ada halangan dan Ustaz Ibrahim Lilia melawan benda tu. Ustaz Ibrahim Lilia kata kalau betul dia buat kesalahan, kenapa nak tahan bawah ISA? Kita tahu ISA ni adalah tahanan tanpa bicara. Kenapa tak bawa dia ke mahkamah, bicarakan supaya dia boleh membela diri dia? Kenapa perlu tahan dan tak bawa ke mahkamah? Dan itu asal muasal kenapa orang tahan, aparat keamanan pemerintah cuba untuk tahan Ibrahim Libya. Dan berlaku pertembungan antara orang-orang kecil petani di Baling ini dengan aparat pemerintah, sampai beberapa orang terkorban nyawanya. Dan ini benda yang sejarah hitam Malaysia, antara sejarah hitam Malaysia yang sampai sekarang masih lagi tak ada jalan penyelesaian. Jadi berbalik kepada artikel ni sendiri, kembali cerita seorang perempuan ni. Macam mana kau jumpa cerita ni? Apa rentetan peristiwa yang, adakah ini hasil daripada kau buat penelitian ke? Atau kau betul ada memang ini satu isu yang memang kau dah ada minat? Bukan penelitian, sebetulnya sebab kita selalu membaca. Kalau tengok sebelum ni pun banyak ada dokumentari tentang memali, ada orang menulis tentang memali, dan kebetulan kan kita di Iman Research kita ada buat kajian tentang field work, yes. Dan kita terpaksa ke Baling. Dan waktu pertama kali kita ke Baling tu, waktu tu lah kita mula berjumpa dan baru first time tengok sendiri tempat tu, baru bercakap dengan orang. Tapi first time kita ke Baling tu kita tak jumpa, kita cuma pergi ke sekolah Ustaz Ibrahim Libya. Kita dengar cerita penduduk tempatan. Tapi waktu kita pergi ke kuburan, ke kubur, yes. ke kubur. Dan kita waktu tu kita dengar cerita awalnya daripada Tuan Guru Awang Lanai. Kan? Tuan Guru Awang Lanai. Dan Tuan Guru Awang Lanai ini merupakan seorang ulama besar lah. Ulama besar. Dia yang dipertua PAS paling lama. Dan dia ni sosok yang sangat berpengaruh lah di Baling. Dan kali kedua atau kali ketiga, kemudian kita datang untuk interview, untuk buat rakaman Muka Malaysia. Kita jumpa, alhamdulillah kita dapat jumpa dengan Soleha. Kebetulan Soleha ada dekat rumah dia, dan kita terus buat interview dan dapatlah cerita ni. Apa soalan ni? Okey. So macam kau jumpa sendiri lah apa ni? Kita jumpa kan, kau jangan buat lupa lah. Kita nak dengar cerita kau. Jadi kita macam spotlight malam ni memang tulisan kau lah. Tulisan Afiq M. Noor. Jadi kita nak dengar daripada mulut Afiq M. Noor itu sendiri. Jadi Ustazah Solehah ni kau jumpa, dan dia macam mana kau tiba-tiba boleh dapat, kenapa dia nak bercerita dengan kau? Bukan kenapa dia nak bercerita dekat aku, kenapa dia nak bercerita dekat kita. Dan waktu mula-mula kita jumpa dengan dia, ingat tak dia cakap apa? Dia kata, tak ingat, aku tengah ambil gambar. Adik ni wartawan ke? Oh yelah, sebab aku bawa kamera. Lepas tu bila kita kata, tak, kita bukan wartawan. Sebab dia kata, kalau wartawan dia tak nak cerita. Sebab dia kata banyak kali dia cerita, tapi cerita dia kena twist. Jadi kita kata, kita ni bukan wartawan. Jadi baru dia mula ada rasa macam, okeylah, ada tak terlalu tak terlalu tense sangat, dan dia mula bercerita lah. Asalnya macam tu. Dan itulah yang kita duduk bercerita daripada pagi sampai tengah hari tu. Bawah panas tu. Di luar rumah. Di luar rumah. Allahyarham Ustaz Ibrahim. Okay. Jadi macam pada kau sendiri, apa cerita ni buat kau rasa macam mana? Sebab bila aku baca, dan kau dah baca dah? Aku dah baca dah. Mestilah aku baca tulisan kau kan. Aku rasa macam banyak benda yang dia cerita tu sangat satu memilukan, dua sangat merunsingkan, kerana pengalaman yang dia ceritakan tu macam contohnya macam bila polis ataupun macam bila dalam tahanan dia disuruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Libya Rasulullah. Benda-benda macam tu. Jadi kita lebih-lebih lagi dalam suasana kita, sebab kita boleh kata semua generasi post 9/11. Dan kita dibesarkan dalam suasana Islamofobia, dan kita punya, dan dalam kerjaya kita pun banyak yang melibatkan responses terhadap Islamofobia dan macam tindakan kekerasan pemerintah lah, sama ada yang tempatan ataupun antarabangsa. Jadi macam untuk baca menurut Ustazah Solehah ini, pengalaman dia
pada hujung 80-an di dalam Malaysia. Bagi aku rasa sangat macam aneh lah macam mana benda ni boleh berlaku dalam Malaysia yang satu negara yang majoriti Muslim, yang budayanya yang Muslim. Okey, aku rasa ni mungkin Bat nanti boleh tambah. Waktu Bat bagi tahu yang suara isu keempat ni nak bercerita tentang pemerintah, kan, tentang abuse of power. Terus dia kacau balik itu. Dia kacau balik, celaka dia. Pemerintah kacau. Pemerintah. Ini sebenarnya sebab polisi yang tidak betul juga. Ini salah pemerintah juga Kalau sebenarnya. ikut waktu-waktu macam ni, tidak boleh ada construction depan rumah lah. Tapi disebabkan penghuni rumah ni bukan penghuni yang penting, so benda ni masih berlaku lagi lah, kita apa. Itulah. Jadi bila Bat bagi tahu isu keempat ni nak cerita tentang abuse of power, tentang kebobrokan pemerintah, satu benda yang aku fikir, kenapa ini mungkin sebab banyak kita bekerja di Indonesia. Di Indonesia kan 98 itu ada beberapa series of pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku oleh pemerintah yang membawa kepada jatuhnya presiden dan digantikan dengan B.J. Habibie, kemudian Gus Dur. Salah satu insiden yang paling aku rasa membekas di hati adalah aksi Kamisan. Aksi Kamisan tu, setiap Kamis ada tiga keluarga. Kamisan, Hari Kamis. Ada 3 keluarga. Ibu Sumarsih ni orang tua. Jadi kemudian Suciwati, isteri kepada Munir, dan satu lagi aku tak ingat nama dia siapa. Diorang ini akan berkumpul, akan duduk di hadapan Istana Negara di depan kediaman presiden, pakai baju hitam, pakai payung hitam, duduk dan minta pertanggungjawaban daripada presiden, daripada zaman Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke zaman Jokowi. Secara konsisten, setiap Khamis akan duduk di situ. Berapa orang datang pun dia akan ada di situ. Ibu Sumarsih sentiasa ada. Kenapa? Tujuan dia nak tanya kepada presiden, anak saya mana? Anak dia hilang. Anak dia pergi ke universiti, tak balik-balik. Jadi dia nak tanya presiden, mana anak dia? Apa isteri Munir nak tanya, apa yang jadi dengan suami dia? Kalau tahu siapa pembunuh suami dia, bagi tahu dan hukum. Nah, jadi insiden-insiden macam ni yang aktivis masyarakat gerakkan untuk satu je, melawan lupa. Insiden-insiden seperti ini akan berulang. Sebab tu bila aku mula menulis cerita tentang, mula aku buntu dan nak tulis macam mana. Jadi aku start dengan, kita di Baling. Kebetulan kita di Baling, dan di Baling ni terkenal dengan Raja Bersiung. Sebab tu aku mulakan petikan aku dan aku akhirkan dia dengan Raja Bersiung. Macam mana Raja Bersiung ni raja yang dahagakan darah rakyat sendiri. Raja yang dahagakan darah rakyat dia sampai berlaku, sampai rakyat tak tahan. Orang kecil tak tahan, orang kepung istana dia dan akhirnya dia keluar. Boleh jadi cerita ni cerita betul, boleh jadi cerita ni cerita tak betul. Tapi yang pasti dekat kampung betul di Baling tu ada lah. Di Baling tu adalah nama ada siung tu kan. Tapi kalau Raja Bersiung jadi waktu zaman itu, dan kita tengok Memali ni pun berapa ramai yang mati? 14 orang. Benda yang sama. Benda kalau Raja Bersiung tu cerita betul dan benda tu berlaku lagi sekarang, dan tak mustahil benda ni akan berlaku lagi untuk masa akan datang. Jadi sebagai orang kecil, kita perlu sentiasa diingatkan bahawa kita ada tanggungjawab supaya kita tidak lupa benda ni, dan supaya kita tak lupa nanti benda macam ni boleh juga berlaku. Apa yang jadi pada Raja Bersiung? Apa jadi pada, kalau tengok mungkin sedikit agak kontroversi, apa jadi pada Sultan Mahmud? Mangkat di Julang. Mangkat di Julang ke apa benda tu kan? Berlaku pemberontakan, orang kecil. Ternyata orang kita kalau terlalu ditekan, dia tak jadi terlalu feudal. Dan ini merujuk pada pemerintah secara general lah. Secara general. Sama ada spesifik individu kan? Bukan spesifik individu. Okey.
Tapi balik pada apa yang mula kau start cerita awal tadi kan. Naratif ataupun jalan cerita yang kita dengar daripada pemerintah dalam diorang punya dokumentari, dalam diorang punya bahan-bahan lain yang diorang keluarkan. Apa beza yang kau dapatkan dengan bila kau sendiri bercakap dengan Nah, Soleha? okey. Dan itu menarik. Sebab tu bila aku menulis cerita ni, salah satu benda yang aku aku merujuk kepada beberapa sumber. Satunya laporan Kertas Putih, interview kita dengan Soleha, dan video di YouTube suatu dokumentari untuk memperingati Memali. Jadi cara aku mengolah esei ni adalah, nombor satu, aku akan tengok petikan daripada laporan Kertas Putih atau dokumentari, kemudian apa Soleha jawab. Yeah. Jadi kita tengok ada contradiction. Contoh, bila macam ada satu orang kata perbincangan lah. Perbincangan. Bukan perbincangan, perdebatan. Sebenarnya bukan perdebatan. Soleha adalah orang kecil yang tak ada akses untuk masuk ke RTM, tak ada akses untuk buat kertas putih dan bagi suara dia didengar Dewan Rakyat, dan media cetak ataupun media alternatif yang ada macam Suara ni adalah salah satu wadah, salah satu channel yang dia boleh meluruskan balik sejarah atau meluruskan balik cerita yang selama ni orang dengar hanya satu pihak sahaja. Dan bukan sikit lah, sebenarnya bila dah tulis-tulis tu sebenarnya ada banyak lagi. Cuma aku penat nak tulis. Iyalah, benda tu lebih dalam lagi daripada apa yang aku tulis lah sebenarnya. Lebih dalam lagi. Dan itu menunjukkan betapa banyaknya benda yang sebenarnya lebih banyak lompong lah, yang lebih banyak perlu diperjelaskan lagi lah sebenarnya. Tapi macam kita akan kembali semula kepada persoalan tu, macam daripada segi ada resolution ke tidak, ada penyelesaian tak isu ni. Tapi satu benda yang mungkin daripada segi orang kata dia punya penulisan tu sendiri. Dalam menulis ni kau apa corak penulisan yang kau, macam adakah itu satu faktor dalam cara kau menulis artikel ni, ataupun kau memang macam ini macam kau cerita tadi, kau start tu kau tulis cerita Raja Bersiung dan daripada situ idea-ideanya mula terbuah dan kau boleh sambung daripada situ dia punya buah-buah fikiran. Oh, tak juga. Aku tak ada satu style yang ni. Cuma bila menulis, kalau kau perasan tulisan-tulisan yang bukan yang ini saja, yang banyak tulisan-tulisan yang lain, mungkin waktu mula-mula tu taklah. Dah makin tua ni, cara aku menulis adalah lebih kepada bercerita tentang live reality dulu. Sebab Maksud kau live reality tu? live reality ni cerita yang terjadi, cerita yang orang nak dengar. Cerita siapa? Cerita the unrepresented, the voiceless, yang tak boleh bercerita untuk diri dia sendiri. Bukanlah kita kata kita nak jadi hero, tak, bukan macam tu. Tapi sekurang-kurangnya cerita diorang yang duduk di baling tu boleh didengar di Kuala Lumpur. Kalau orang beli ni di Bangkok, orang boleh dengar, baca di Bangkok, dan orang boleh tahu di semua tempat. Sebab kalau kita nak tunggu media rasmi kerajaan bernama pun dah jadi macam Media rasmi kerajaan. Memang media rasmi kerajaan. dia memang media rasmi kerajaan, jadi dia macam ada tugas dia lah, dia ada skop bidang dia. Ejen propaganda lah. Banyaklah semua media macam tu, termasuk yang private kan. Dan orang-orang macam Soleha ni, dan nanti cerita orang-orang lain orang tak dengar. Kenapa kau rasa cerita dia tidak didengar oleh media-media rasmi lah, baik kerajaan Apa kepentingan orang dengar cerita dia? Apa kepentingan untuk kerajaan dengar cerita dia? Mahathir ada keluar apa-apa statement lepas dia duduk dengan PH dan macam-macam benda terjadi kan? Tak ada satu pun yang dia keluar permohonan maaf ke apa benda ke, tak ada. Dan di tangan Mahathir, di tangan Musa Hitam, itu banyak darah orang. Bukan darah Memali saja. Jadi mungkin aku punya ingatan tak berapa tepat, tapi selain daripada insiden Memali ni, macam kau ada macam sebut sikit lah tadi, banyak benda-benda lain juga berlaku yang sampai hari ni kita belum begitu jelas kenapa benda tu berlaku, apa yang jadi, siapa pelakunya, siapa yang dimangsa,
Kalau melawan bila ditindas tu boleh kata satu tradisi dalam masyarakat kita secara bersejarah. Adakah pembantaian dan pelupaan ini juga satu benda yang akan berlaku dalam masyarakat kita? Sebab kita tengok dalam sejarah moden ni saja, dalam 30 tahun yang lepas, banyak benda-benda macam ini jadi. Memang banyak. Dan akan ada satu pihak yang ada kepentingan nak orang lupakan semua cerita-cerita ni, tapi dalam masa yang sama, kita sebagai orang kecil kena bangun dan melawan untuk tidak terus lupa. Dan kena terus bercerita. Kita berkesempatan untuk pergi ke Baling sendiri dan ke Memali sendiri, dan macam cakap tadi banyak kali juga kita buat pergi kan, dan ini salah satu hasil daripada benda yang kita buat bertahun-tahun. Kita balik sana dan kenal orang setempat, semua itulah. Kau ada nampak lagi tak kesan Memali tu di situ? Ada. Impact daripada apa yang terjadi waktu orang berkumpul ramai-ramai, aparat tembak orang. Kalau kau borak dengan Solihah sendiri, kau boleh tahu dia marahnya macam mana. Sampai sekarang. Dia kata dia takkan maafkan Mahathir. Kau tanya kebanyakan orang di Baling, bukanlah sebab kita tak jumpa seramai kan, kita jumpa beberapa orang dan tapi dia terlibat secara langsung ataupun dia kenal orang yang terlibat secara langsung dalam insiden tersebut. Ya. Dan kesan tu sampai sekarang. Aku tak tahu macam mana orang-orang jahat ni boleh tidur malam mengenangkan apa yang dia buat kepada. Dan ada sebahagian daripada orang ni dah meninggal pun. Zainuddin Maidin dah mati. Entah apa dia jawab dengan Tuhan, nanti kita pun tak tahu kan. Tapi Ya. Tapi macam bila kau cakap pasal tinggalan sejarah, jadi macam dalam artikel ni ada beberapa gambar lah, dan salah satunya gambar ini dia punya pondok yang ada lubang-lubang peluru. Ya, jadi dia macam kita cuba tunjuk. So ini boleh cerita sikit apa benda ni sebenarnya? engkau boleh cerita benda tu, Hisham boleh cerita, suruh aku kat cerita benda. Kalau cerita. Kau punya artikel. Itu kesan tembakan. Kesan tembakan peluru waktu diorang cuba nak tangkap Ustaz Ibrahim Libya. Yang itu. Dan ini ada di pondok. Ada di pondok dan masih lagi ada. Masih lagi ada dan dia simpan. Sebenarnya bukan ni banyak lagi kan. Banyak lagi kesan dia. Setiap belah dinding ada. Dan bukan sekadar tu, depan rumah dia pun ada satu signboard besar yang berkata Rumah Bersejarah Peristiwa Memali Asy-Syahid Ustaz Ibrahim Libya. Maknanya bukannya sekadar memori yang orang simpan dalam hati atau dalam kepala, tapi juga memang diraikan yang memang diraikan dan present. Peristiwa tu tak pernah keluar daripada masyarakat kawasan situlah. Tepi jalan je signboard ni, bukannya ceruk pun. Tepi jalan besar kan? Tepi jalan besar, tepi jalan besar. And then bila, maknanya macam masa kita jumpa Solihah tu, bila dia keluarkan poster yang senarai nama orang yang terkorban, macam dia dah ready dah benda tu, ada kat situ. And then dia boleh keluarkan, kalau dalam gambar ni, dalam ni ada tunjuk gas canister yang polis tembak masuk dalam rumah. So aku sendiri terkejut lah benda ni dah 35 tahun lepas, dia simpan benda tu, bila dia bercakap je dia boleh terus grab, bukan dia simpan dalam laci, bukan dia simpan dalam store, sentiasa ada dekat dengan dia. Dan aku tengok dia bercerita non-stop. Macam benda tu baru jadi semalam. Tapi bila dia buat macam itu, aku rasa macam benda tu dah lama terkumpul, dan bila dia buka cerita, dia floodgate terbuka, dia macam air tu mengalir deras. Dan dia pun cakap kan, sebenarnya kalau makcik nak cerita ni sampai lepas asar pun dia boleh cerita lagi. Dia kata kita terpaksa stop kan dia. Cuma satu, mungkin sebagai orang yang pengamat dan belajar tentang gender, kalau kita tengok Kertas Putih, kita tengok dokumentari, semuanya suara orang lelaki-lelaki.
Jadi suara perempuan, suara orang yang paling dekat dengan Ustaz Ibrahim, yang macam aku cakap tidur sebantal, yang tahu Ustaz Ibrahim ni luar dan dalam, tak pernah di highlight langsung. Ya. Tapi selain daripada faktor keintiman tu, kenapa penting untuk kita bawa ke depan suara-suara wanita? Sebab pengalaman perempuan tak sama dengan pengalaman lelaki. Aku tak boleh bercerita tentang perempuan. Aku boleh secara teori bercerita tentang perempuan, aku akan rasa shock sendiri. Tapi apa yang secara realitinya terjadi kepada perempuan itu tak sama. Pengalaman perempuan dengan kita bercerita, pengalaman perempuan tu berbeza. Mungkin next time, nanti sebelum orang marah, next time mungkin kena dipanggil orang perempuan jugalah, ni kita bertiga je. Yalah, harapnya bila ada penulis. Siapa yang wanita yang nak betul menghantar rencana ataupun esei, apa lagi boleh hantar? Komik. Cerpen, komik pun boleh. Sajak. Komik pun boleh. Sajak. boleh. Kalau anda kreatif. Review filem dalam bahasa muzik, Melayu. buku Sangatlah dialu-alukan. Ada honorarium. Oh ya, kita semua membayar tulisan-tulisan. Afiq dapat duit. Oh, Afiq dapat duit. Pandai belanja lah. Tak besar lah duit tu, tapi okey lah. Aku dah buat roti jala kot, celaka. Jadi kita we change our mode sikit. Kita alih apa tu perbincangan kita. Sebab tadi kita bincang daripada aspek cerita sejarah itu sendiri. Kalau kita datang ke orang kata present day lah, pada hari ini, Memali ni masih lagi satu insiden yang belum ada Solusi? solusi. Tak ada. Dan Dulu ada dia punya dia punya pejuang-pejuang utama, tapi sekarang ni Sekarang mungkin ni sebab dia kira dah hilang lah. ada betul. Biar aku cakap. Fake Kau tak- al-aulawiyat dia. Kau nak cakap tu, biar aku cakap. Sekejap, sebelum tu kita cuma beberapa hari kurang daripada ulang tahun ke-35 Oh ya, kes ni sebenarnya. Dia berlaku pada hujung November tahun 1985. betul. Tarikh dia 19 November je. 19 November. So kita kurang 2 hari je. Kurang Kurang 2 2 hari hari. daripada Sebelum hari memperingati peristiwa Mali. Kali ke 35? Berbalik kepada soalan. Soalan kau betul. Sebelum kau jawab lagi, sebab Setiap kali tanya Kita ni nak mengata, aku nak mengata pas dia tak sebab sama. macam kita nak luaskan sikit kita punya kita punya perbincangan tu supaya bukannya terlibat pada satu parti sahaja. politik sahaja. Sebab banyak insiden peristiwa-peristiwa yang lain seperti peristiwa sivil, ada RCI kan? Ada. Ada RCI, CEO Bangkok, Di Bangkok. ada RCI. Dan itu kekejaman yang clear, yang kita nampak. Tapi benda-benda lain macam Highland Towers, betul, itu kesalahan-kesalahan pemerintah juga. Highland Towers, kematian dalam tahanan polis. Ya. Banyak sebenarnya benda. Tahanan tak sah. Orang hilang. Pesteco. Pesteco. Sampai sekarang tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa yang jadi. Ya. Kenapa? Kenapa? Jawab. Sebab ni Kau lawyer kan? tak, sebab tak ada siapa nak melawan. Suara orang kecil ni didiamkan. Jadi didiamkan dengan apa? Nombor satu, media rasa ini bukan tanggungjawab dia dan mungkin ada benda yang dia nak kena protect, ada kepentingan tertentu. Kemudian kita didiamkan dengan undang-undang yang zalim. Kita ada Akta Hasutan yang sampai sekarang daripada zaman Pakatan Harapan kata nak mansuh, sampai sekarang tak mansuh. Walaupun ada beberapa undang-undang draconian yang lain yang kita dah mansuh macam ISA, tapi masih lagi banyak undang-undang ni. Kemudian ketulusan polis, siasatan polis masih lagi tak ada. Dah tengok baru-baru ni bila ada insiden beberapa orang India yang ditahan, kemudian dipukul, ditahan balik. Apa yang ketua polis buat? Ketua polis ugut. Sedangkan ini aparat pemerintah yang dibiayai dengan wang rakyat. Sepatutnya tugas dia melindungi rakyat, tapi akhirnya dia jadi macam gangster dan tak ada siapa yang nak kawal dia. Sebab tu kita minta IPCMC, sebab tu kita minta dimansuhkan undang-undang yang draconian, yang zalim ni. Kita minta dimansuhkan SUSMA, kita minta dimansuhkan Akta Hasutan. Benda-benda macam ni yang sebenarnya buat orang takut nak bercakap.
Ya. Diam kita tu bukan sekadar disebabkan media, diam kita bukan sebab kita tak tahu, tapi diam kita sebab takut. Dan kenapa kita takut? Sebab tak ada siapa yang nak tolong kita, tak ada siapa yang nak protect kita. Ada orang yang duduk dalam position untuk buat benda tu tapi tak buat. Dan kita sentiasa rasa dia menjadi kawan kita lagi. Dan sepatutnya kita pertikaikanlah apa yang diorang Betul. tidak buat. Apa yang dia orang tak buat. Dan sebenarnya itu bukan salah politician saja, itu salah civil society juga. Ya. Dan kita lupa benda tu. Maksud kau macam mana? Okey, waktu Pakatan Harapan ambil alih, berapa ramai civil society yang mesra dan pernah bekerja dengan Pakatan Harapan, dan kita minta, kita memang suka Pakatan Harapan menang. Barisan Nasional tumbang adalah satu momen yang paling manis dalam sejarah hidup kita. Aku rasa mungkin sama macam reformasi 98 di Indonesia. Tapi lepas Di Indonesia, bukan di Malaysia. bukan di Indonesia. Tapi lepas tumbang tak ada apa. Dan kita bagi masa, kita cuba bersangka baik, kita tahu okey mungkinlah banyak ada firefighting nak kena buat tu, tapi berapa lama dia perang dan dia tak buat apa. Dan sekarang ni Dan civil society tak buat apa. ya. Dan malah mungkin civil society ni dia jadi macam dah jadi useless, dah tak boleh nak restart balik walaupun sekarang ni macam-macam benda yang sedang berlaku yang boleh dipersoal. Tapi tidak ada mobilisasi yang kita nampak sampai ke tahap level sebelum Pakatan Harapan menang. Betul. Dengan undang-undang, lepas tu kita sedang bercakap tentang satu undang-undang policy tentang pemain-pemain, dan kita sedang bercakap tentang institusi. Kerajaan yang dulu bercerita tentang institutional reform, adalah sikit reform yang dibuat, tapi apa impact dia kepada kita orang kecil? Tak ada. Kita mengkritik masih lagi ditahan, masih lagi boleh disoal siasat. Yunami kena Ya. Money. Yunami. Anyways, berbalik pada tadi kau sebut sedikit pasal PAS. Kita dah boleh pergi situ kan? Boleh. Okay. Boleh. Sebelum ni macam apa yang kau cakap tadi, Allahyarham Fadil Nur selalu buat peringatan tentang kejadian Mali, dan dulu at least aku rasa pengalaman korang pun sama, dan aku lebih sebab aku Duduk di Terengganu duduk di kan? Terengganu. So bila di kalangan budak-budak sekolah agama tu, budak-budak ada gambar-gambar korban-korban Mali ni tau. Mali benda-benda yang orang share. Kalau kau masuk surau-surau, kau sembang pasal benda ni. Dan benda ni yang satu benda yang isu yang PAS selalu peringatkan, dan malah sampai ke tahun 2018 sebelum pilihan raya dulu tu PAS keluarkan balik cerita ni. Pada masa tu dia attack Mahathir lah, dan kita setujulah dia attack Mahathir sebab dia sepatutnya tanggungjawab jugalah kan. Untuk ingatkan balik kes Mali, ingatkan balik kejadian yang berlaku, apa yang patut dibuat. Tapi sekarang Dia dah pegang kuasa, tak ada apa. kenapa kau rasa? Sebab ada kepentingan. Ini satu benda jahat. Kita tahu politician tu jahat, tapi bila dia gunakan insiden orang kecil dan dia gunakan agama untuk justify tindakan dia, itu jahat yang sangat jahat. Dia exploitkan. Dia exploit orang kecil dan dia exploit Tuhan. Sebesar-besar benda dan sekecil-kecil benda. Jahat apa lagi yang kau boleh buat? Pukul habis. Kiri kanan atas bawah semua dia sapu. Tapi di sini mungkin kita akan cakap lebih kepada nuansa politik setempat sikit lah kot. Apa yang kita tahu je lah kan. Daerah Bali dengan Maling sampai sekarang masih lagi PAS masih kuat di situ kan. PAS masih kuat, tapi Walaupun MP dia orang sekarang ni adalah UMNO, tapi PAS masih kuat, dan PAS juga dalam national government sekarang. Jadi kenapa, adakah orang PAS di sana masih menyuarakan isu-isu ni? Tidak. Macam kita pergi itu, dia masih ingat, Dia masih ingat, ya. Jadi kalau dari sudut sekurang-kurangnya untuk golongan veteran lah. Kira macam untuk golongan muda, kita tak berapa berkesempatan untuk jumpa orang-orang muda dalam jemaah dia, untuk tahu apa dia punya tanggapan tentang isu-isu macam ini. Tapi untuk setakat yang kita nampak lah kan, di kalangan aktivis-aktivis yang bergerak sejak tahun 70-an dan seterusnya, dia sangat pragmatik tentang politik semasa.
persahabatan ataupun apa orang kata dia punya tahaluf yang ada hari ni, dia punya tahaluf apa Kau dipakailah bahasa senang sikit. Kesepakatan. kolaborasi Kolaborasi. yang ada, solidariti yang ada hari ini berasaskan dia dasar lah. Selagi mana dia rasa macam UMNO menyokong tanpa dia menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan menyokong dasar-dasar PAS, maka dia okey untuk teruskan kerjasama politik ni. Aku sebenarnya aku tak suka sangat nak cerita pasal politik sebab politik ni terlalu messy, mengarut. Betul. Dan memang sekarang ni boleh kata orang bosan. Mungkin kau dan Hisham lagi elok bercakap tentang politik, tapi untuk orang yang fokusnya kepada HAM, isu HAM, hak asasi manusia. Kau tengok latar belakang Baling daripada dulu orang dia memang orang miskin, orang susah. Ni kita tengok, kita pergi pun kita tengok. Ada demo besar. Kita ada demo besar untuk petani-petani Baling dan orang Bogor, bukan Bogor Lapar, dia macam Bogor Lapar, Kebuluran lah. Kebuluran. orang Kebuluran. Dan itu yang berdemo adalah penduduk dan juga digerakkan oleh aktivis mahasiswa waktu itu. Dan aktivis mahasiswa kita sekarang tak peduli dengan benda itu semua. Kemudian Baling ni tempat yang miskin, yang sangat susah. Waktu kita bercerita dengan Soleha bagi tahu nak buat nak buat surau, nak buat tempat untuk belajar tu, tebang kayu daripada hutan, masak ramai-ramai, makan apa yang ada. Bila Ustaz Ibrahim nak ditangkap pada satu malam tu pukul 3 pagi, orang kampung keluar, orang kampung tanya, orang kampung bagi tahu, jangan tangkap ustaz kami sayang ustaz kami tak buat apa dengan ustaz kami nak belajar je, kalau dia tak ada nanti macam mana kami. Hidup dia hidup yang simple. Dia tak macam kita dekat sini. Dan Baling situasi dia memang macam tu daripada dulu sampai sekarang. Kalau kita tengok trend pemerintah, apa jadi kepada Ibrahim Libya di Baling, orang kecil, masyarakat petani, guru agama yang income tak tinggi. Apa jadi kepada stateless yang duduk di Klang? Apa jadi kepada orang yang ditahan dan pukul sampai mati dalam penjara? Apa jadi kepada migrant workers? Benda-benda macam ni. Kita tak dengar orang Taman Tun hidup Dia takkan kacau orang Taman Tun. Dia hanya akan kacau minorities. Dia akan hanya kacau orang yang kelas ekonominya rendah. Yang juga ada di Taman Tun sebelum orang Taman Tun datang play kita. Orang Taman Tun yang bukan betul. Bukan nak kata semua, cuma ada. Tapi yang sentiasa terdedah kepada polisi yang tidak adil, undang-undang yang tidak adil ni adalah orang kecil. Menteri tak pakai mask, menteri tak kuarantin, kita tak peduli. Tapi orang keluar sekejap, buka mask untuk isap rokok, terus didenda. Kan? Dan kita benda tu berulang setiap hari dan dari sekecil-kecil benda ke sebesar-besar benda. So di satu dalam spektrum tu yang paling kecil benda-benda macam tak pakai mask. Bukan kata tak pakai mask saja, untuk dapatkan bantuan. Zakat misalnya. Berapa banyak duit zakat kita ada? Daripada setiap negeri ada duit yang uruskan zakat dia sendiri. Masjid kita setiap Jumaat, kutipan Jumaat dia ada yang berjuta-juta. Tapi kenapa masih ada lagi orang susah tak makan? Kenapa ada masih lagi orang yang terpaksa keluar daripada rumah sebab tak mampu bayar sewa rumah? Kenapa kita masih nak cuba ambil duit daripada beli SP daripada kenapa kita masih nak zakat? Betul. Benda-benda macam tu. Dan aku tak tahu kenapa kita tak boleh nampak. Bukan saja ini bukan saja tanggungjawab sebagai citizen dari segi civil right, tapi sebagai orang yang beragama, aku sebenarnya ni antara benda yang sangat fundamental dan sangat penting. Orang yang beriman dengan Tuhan boleh tega hati dia melihat orang lain tak makan, orang lain tak berumah dan orang lain merasa tak selamat dan takut.
Bukan ke Tuhan ingatkan kita? Kita baca li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Tuhan ini adalah Tuhan yang mengenyangkan perut orang yang lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada orang yang rasa takut. Diorang ni sampai sekarang. Dia sampai sekarang rasa takut. Orang kalau gitu jalan dekat KL ni, homeless. Berapa ramai? Masjid kita kosong. Kenapa tak bagi orang masuk? Kenapa kita susahkan polis? Nak dapat bantuan zakat. Aku baru tengok tadi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kata, oh kita ada lagi bantuan untuk zakat. Okeylah, baguslah ada bantuan untuk zakat. Menteri pun ambil gambar cerita pasal bantuan zakat. Nak apply bantuan zakat tu, dia nak alamat, dia nak banyak dokumen yang nak. Homeless ni tak termasuk dalam asnaf. Kalau dia termasuk dalam asnaf, macam mana dia nak dapatkan bantuan? Dan kita orang Kita tak kata sedar benda-benda yang kita letakkan itu sebenarnya memulaukan setengah pihak lah. Memulaukan setengah pihak dapat. benda ni benda yang kebanyakan orang tak perasan. Jadi sebab perkara-perkara ni, benda-benda ni bukan benda yang baru dalam masyarakat kita. Dia persoalan-persoalan, sama ada persoalan birokrasi, persoalan macam orang berlepas tangan lah. Ini kerja kerajaan, ini kerja civil society, ini kerja jabatan kebajikan, persatuan kebajikan. Tapi kenapa orang tak ada rasa lebih keperhatian tu, yang rasa keperhatian yang lebih tinggi dalam cuba menghadapi masalah-masalah ni? Individualistik. Tapi kita kan masyarakat timur, kita sepatutnya kita lebih bersifat kemasyarakatan. Sepatutnya sebab tu kita kongsi makanan, makan satu dulang. Sebab tu kita bila kenduri, kita ada ketupat nasi yang dibungkus. Kenapa nasi itu senang nak bagi kepada orang lain? Sebab tu bila orang meninggal, kita buat kenduri arwah untuk berbagi kesedihan, untuk berbagi kegembiraan. Tapi pasal gembira kalau ada orang tu mati. Berbagi kegembiraan time arwah. Tak apa. Berbagi kesedihan dan menggembirakan hati orang yang ni. Tapi tak macam tu. Sekarang aku pun pelik jugalah sebenarnya kenapa. Atau adakah kau terlebih cynical? Aku tak lebih cynical. Sebab kalau nak kata kadar celik Quran daripada dulu berbanding sekarang, lebih ramai orang baca Quran. Lebih ramai orang ada akses kepada tafsir Quran. Habis selama ni kau baca Quran, kau tak baca ke Tuhan suruh bagi makan orang susah? Tuhan suruh i'dilu aqrabu littaqwa, berlaku adil, sebab adil tu lebih dekat dengan takwa. Islam ni lebih banyak cerita tentang humanity, lebih banyak cerita tentang manusia daripada Tuhan dia. Tuhan dia tak makan. Tuhan takkan terkesan dengan polisi. Yang terkesan dengan polisi ni orang. Tapi polisi itu lihat terpisah daripada kemanusiaan, daripada agama. Ya. Dan kenapa? Dan kita senang. Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in dia sebut lama. Dia kata syariah ini terbina atas kemanusiaan, atas maslahat kepada orang lain. Dan apa-apa sahaja yang bercanggah dengan kemanusiaan, yang menjustifikasikan kezaliman, walaupun kita gunakan interpretation daripada dalil-dalil agama, itu bukanlah sebahagian daripada syariah. Benda tu benda yang selalu orang ulang dan kita sentiasa lupa benda tu. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi sebelum kita tamatkan siaran kita. Jadi kalau siapa-siapa penonton yang dalam borang ni 7 orang berasa macam ada soalan nak ditanya kepada Afiq Amno, jangan tanya kat aku, tanya kat korang jugalah. Ataupun nak kongsi lontaran pandangan apa semua, anda boleh juga hantarkan soalan atau komen anda kepada ke WhatsApp kau. Kepada Facebook Oh. ataupun kepada Twitter account Warung Baru di Warung WAROENGBARU @Warung Baru lah. Jadi kita sebenarnya satu kesalahan kita adalah kita sentiasa melihat kemanusiaan ni terpisah daripada semua benda. Terpisah daripada polisi, terpisah daripada agama. Jadi bila kita bercakap pasal agama, orang tak pernah cerita pasal manusia. Orang cerita pasal Tuhan. Ini apa yang Tuhan nak, ini apa yang Tuhan nak, ini apa yang Tuhan nak. Tapi adakah benda tu bagi manfaat kepada orang lain? Kita tak pernah bercerita. Bila kita bercakap tentang polisi dan undang-undang, orang-orang kecil macam orang di Baling, orang tak peduli, petani kecil,
homeless orang tak peduli, kepada construction workers, migrant orang tak peduli. Sebab apa? Tak akan bagi apa-apa kesan kepada pemodal besar. Ya. Apa yang engkau, aku bukan nak kata harapkan lah, tapi mana bila kau dah habis tulis ni, bila kau dah Harapan anda publish, untuk masa depan. lepas tu apa? Sebenarnya cita-cita, sebenarnya aku menulis supaya orang baca je dan orang tahu. Untuk buat lebih daripada tu aku rasa Terpulang pada orang tu lah. Pulang pada individu lah. ya. Okay. Tapi apa yang kau rasa kau harapkan Solehah dapat? Ataupun namanya dia ni mewakilkan keluarga korban dan orang-orang kampung lah. Kan? Kau rasa apa yang terbaik untuk orang? Sekurang-kurangnya permohonan maaf daripada pemerintah, dan pemerintah kena mengaku yang dia buat tu salah. Selebihnya dia nak bagi pampasan dari segi keuangan, aku rasa itu soalan nombor dua. Soalan nombor satu adalah dia kena mengaku bahawa apa yang dia buat tu salah, dia telah menzalimi orang kecil dan dia telah melanggar hak asasi manusia. Itu. Dan perlu ada pertanggungjawaban undang-undang kepada pelaku dia. Macam cerita Munir, macam cerita orang-orang yang terkesan dengan aksi Kamisan. Kita tahu siapa yang buat. Dan orang tu duduk dengan kita dengan panjang umur lagi. Tapi kita tak ada buat apa. Malah orang tu mesti disanjung. Korang semua haters. Okay, sebab Tak ada soalan dah ni. tak, macam sebab kita heavy kita punya discussion malam ni. Jadi kita tak naklah bagi orang betul hari-hari. Hari ni apa? Hari Selasa. Ceritalah hantu lain kali. Selasan lah kita. Lain kali buat cerita hantu. Apa ni, bersuara hari Selasa. Berselasan. Berselasan. Tak naklah kita awal-awal minggu ni buat orang rasa down. Jadi berdasarkan memandangkan suara ni satu makalah. Makalah lah, boleh lah. Satu makalah literatur, betul, sastra. Bukan sastra berat lah tapi. Bukan sastra berat, tapi ada unsur-unsur kesusastraannya. Dan kau ada penulisan ataupun penulis yang jadi kau punya idaman ke, ataupun kau punya Idaman ataupun kau idola, punya contoh reference. Idaman. Mana dah tahu ada poster. Sebenarnya aku tak ada. Betul, aku tak ada. Aku tak ada satu pun. Bagi aku Tak ada idaman kalbu. tak ada idaman. Tak ada nama. Ataupun genre mungkin. Selain daripada buku-buku agama, tafsir. Aku punya bahan bacaan ni sangat limited. Jadi tak ada. Cuma aku suka kalau cerita tentang bahan bacaan, aku banyak suka dalam yang ditulis oleh orang tempatan. Yang tak berangan. Tak berangan. Yang tak berangan. Yang berangan banyak. Yang berangan banyak. Susah actually orang berangan ni. Sebab dia terpisah daripada reality. Kita ada banyak cerita yang bagus. Salah satu dia yang paling terkesan aku rasa mungkin Shahanun Ahmad, cerita tentang apa? Ranjau sepanjang jalan. Itu pun samalah, cerita tentang orang cilik, orang kecil. Dan juga dia pun menulis daripada ruang geografi yang lebih kurang sama lah. Kedah. Jadi Kedah. Betul. Kampung-kampung di Kedah. Dan aku rasa macam sastra yang macam itu, dan aku bukanlah pembaca sastra yang luas. Tak baca apa tu secara meluas dalam sastra, lebih sastra contemporary. Tapi seolah-olah macam cerita-cerita kampung tu dah out of fashion lah. Orang tak berapa nak dengar. Dia lagi-lagi cerita sedih. Macam mana kita dapat Timbalan Menteri macam Wan Faisal? Malah ni kau pukul kata lah daripada Aku cakap je semua, peduli aku. Yang sebenarnya bukan istilah berangan lah kan? Berangan lah, istilah dia berangan lah. Peduli apa dia? Aku tak peduli dah sekarang. Angan-angan yang menjengkelkan dan angan-angan yang indah. Kau tengoklah politician kita apa benda yang dia buat. Dia tak cerita tentang, padahal satu contoh, pening kepala aku lah cerita pasal benda ni. Satu contoh Kau tak cerita pun kau pening lah. Itu yang duduk di
bersatu yang minta surat sokongan Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Kedah daripada PAS yang dia pernah jadi pengerusi majlis untuk memperingati Memali, dia bagi surat-surat. Engkau duduk kat Kedah tu, dekat Sintok. Dia duduk di Sintok, orang yang minta tu. Kalau dia jalan depan sikit, kampung darat, kemudian jalan, kau tengok macam mana orang susah dekat situ. Walaupun universiti ada, tapi tak membantu dari segi ekonomi sangat. Melainkan kedai nasi lemak kat kampung darat tu buka, itu pun tak tahulah berapa dia dapat. Studio pun tak ada duit nak spend. Dan banyak lagi isu-isu lain di sekitar Baling yang dia boleh sibuk adalah dia minta untuk jadi board of director ataupun ni dekat mana-mana JLC state. Tak pilih lah dia terima. Dan inilah yang kita dapat orang politik yang nanti dia sure dia akan masuk dan bertanding. Kalau Allah Ta'ala takdirkan dia menang, Dia yang akan tentukan dasar jahanam lah kita lagi sepanjang lagi 5 tahun. Okey, ada soalan daripada penonton, Nazir Harif Fadilah. Nazir lagi. Kenapa kita merasa lebih dekat dengan kesusahan orang jauh daripada orang yang berdekatan dengan kita? Macam mana? Kenapa kita rasa lebih senang untuk identify dengan kesusahan orang yang jauh daripada aku orang tahu yang sebab dekat apa. kita? Orang dua sibuk US ni election, tak ada orang sibuk pasal masalah. Tak, memang. Sebab Itu pun aku sebenarnya aku tak faham. Aku ada dalam beberapa WhatsApp group dan semua orang sibuk bercerita tentang Trump dengan Pakcik Bidin ni siapa yang menang. Sampai aku tanya, engkau ni sebenarnya engkau mengundi dekat mana? Engkau duduk kat KL, engkau mengundi kat mana? Texas. Itulah. Kalau dia naik MRT, budak-budak yang sibuk cerita ni, dia naik MRT, dia turun kat Pasar Seni, dia jalan sikit. Dah nampak dah homeless. Dia boleh nampak macam-macam. Daripada homeless, daripada isu sex worker. Sex worker punya isu pun benda besar juga. Dan ini bukan komuniti yang kecil. Isu discrimination yang depan mata kau. Engkau boleh cerita pasal Pakcik Bidin. pasal Trump. Betul lah ni, Aisyah dulu dia ada, orang Melayu pun ada pepatah, dia kata kuman seberang mata kita, seberang laut kita nampak, gajah depan mata kita tak nampak. Kan? Aisyah dulu dia nyanyi, dia kata merenung bulan di taman sepi, halaman orang nampak berseri, laman sendiri berwarna-warni, dia tak peduli. Dan aku rasa Itulah dia. daripada simpulan bahasa, daripada lirik lagu yang kita tulis tahun 80-an, 90-an dulu, benda tu reflect sampai sekarang. Reflect sampai sekarang. Dan serius, aku memang tak faham. Dengan kita ada banyak isu moratorium, berapa ramai orang tak kerja, berapa ramai orang bunuh diri waktu PKP ni. Dan dia boleh sibuk Trump. Celaka orang macam ni. Aku setuju. Memang sebab tu aku tak layan benda ni kan. Okay. Aku sebenarnya nak ending on a upbeat note. Tapi cerita ni ada upbeat note. Puas hati Nazir aku jawab macam tu. Okay, ada lagi soalan lah sebab kita lagi dalam 2 minit. Okay, mungkin kali ni kita dah habis soalan. Jadi aku rasa untuk kali ni pening kepala aku soalan ni geram. kita mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Afiq UMNO atas kesudian untuk bersama dengan bersuara dengan warung baru. Untuk bersuara dengan warung baru. Dan kalaulah ada peminat-peminat baru yang hendak mengenal hati budi Afiq UMNO, saya sudah berpunya. di mana kalau dia nak baca lagi tulisan ke ataupun nak berinteraksi selain daripada suara yang boleh dibeli selain, di kedai-kedai buku. Selain daripada suara, sebab lepas ni kita akan banyak menulis di warung baru. Jadi boleh tengok baca tulisan di warung baru ataupun boleh tengok Twitter, Instagram aku. Takkanlah kau nak tengok muka aku kan? Kita tak tahu, mungkin ada orang minat tapi tak apalah, tak payah Instagram, tengok Twitter Afiq UMNO. Ada apa-apa lagi nak tambah? Tak ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Jadi itu Saya saja. tutup kejap untuk tahu cerita lebih apa yang saudara Afiq tulis tentang Kak Soleha. Bacalah dekat Suara isu nombor 4.
Dan kita orang ada lagi tulisan-tulisan lain yang mungkin anda akan berminat, dan kita orang akan ada lagi sesi-sesi dengan penulis-penulis lain dalam masa terdekat. Suruh beli Suara 1, 2, 3. Jadi masih ada di pasaran kalau nak tahu apa yang kita bincang untuk sesi yang akan datang, bacalah dulu. Nak baca, harap maaf pasal belilah. Sebab penulis-penulis ni dibayar untuk menulis, so ini membantu diorang untuk ada duit makan sikit. Jadi sokonglah industri budaya Jabatan negara Malaysia. Jadi kita akan letaklah link-link semua di bawah ya kecil. Contoh kena ada link kat bawah ni lah. Nanti kita letaklah link nak beli mana ada WhatsApp shopnya apa semua. Cepat habis. Di panas ni aku nak kuatkan kipas. So itu saja untuk kali ini. Kita akan bagi tahu bila kita akan bersiaran lagi. Kita cubalah untuk ada dengan penulis-penulis lain, penulis-penulis lain yang dan mungkin kita akan tampilkan juga host-host lain supaya tak adalah bro. Bagi Aisyah, bagi perempuan, Panggil, bagi trans ke kan. Macam kita akan memvariasikan lagi lah kita punya perbincangan ni. Dan juga kalau anda ada apa-apa soalan ataupun lontaran fikiran yang nak disampaikan, boleh disampaikan melalui boleh tinggal komen di bawah ataupun tinggalkan komen anda di Twitter melalui @Orang Baru. Ataupun carilah kita ada je. Ada jangan risau, ada. Besar tak hilang kita. Okey. Dan Tapi tak tahulah kalau tiba-tiba hilang dia cakap macam ni kan. kurus. Sekali lagi minta maaf disebabkan bunyi construction yang agak bising di luar. Ini construction yang sedang berlaku di KL di tepi flat rumah sebab kami tengah tinggal sekarang ni, yang tak boleh nak buat apalah, tapi diorang pun tak nak marah, diorang terima arahan saja. So nak marah kena marah manajemen apa? Mana menteri wilayah? Marah menteri. So Itu saja buat kali ini. Jumpa lagi. Bye bye. Kalau tak nak sponsor bagi tahu kita. Bye. Marah menteri